Perakanan tingkatan 5. Okey, pada hari ini kita akan masuk satu lagi tajuk baru iaitu perakaunan kos. Tajuk ini merupakan tajuk terakhir bagi silibus tingkatan 5 ya. Okey, sebelum itu mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan perakaunan kos. Okey, perakaunan kos merupakan satu proses penilaian dan pemprosesan data daripada aktiviti yang berlaku dalam sesebuah industri. Okey, industri yang kita maksudkan di sini, okey, biasanya berkaitan dengan perkilangan. Okey, perkilangan ya. Alright, seterusnya. Okey, mengeluarkan maklumat untuk tujuan perancangan, kawalan dan membuat sesuatu keputusan. Okey, berdasarkan segala aktiviti yang berlaku di dalam kilang tersebut. Okey, jadi kita akan lihat apakah konsep kos bagi tajuk ini. Okey, konsep kos merupakan perbelanjaan firma terhadap penggunaan faktor-faktor pengeluaran. Okey, yang kedua, maklumat kos perlu direkod untuk tujuan mengawal, merancang dan menilai kecekapan pengeluaran sesebuah firma. Okey, dalam tajuk ini kita akan mempelajari dua jenis kos iaitu kos tetap dan juga kos berubah. Okey, nanti kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan kos tetap dan juga kos berubah. Okey, dalam tajuk ini kita lebih menekankan untuk membuat pengiraan bagi komponen kos pengeluaran. Okey, sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kos pengeluaran. Okey, kos pengeluaran merupakan kos yang terlibat dalam proses pengeluaran sesuatu produk. Okey, contohnya kita ada sebuah kilang. Kilang apa? Nak bagi contoh. Okey, kilang membuat roti. Contohlah kan. Okey, contoh kita ada kilang roti. Okey, jadi untuk mengeluarkan roti ini, okey, apakah bahan-bahan yang terlibat dalam pengeluaran roti ini? Okey, selain daripada bahan, mungkin ada juga lain-lain kos yang terlibat. Okay, jadi segala kos ini kita akan kira dan kita akan hitung di dalam kos pengeluaran. Okay, seterusnya, komponen kos pengeluaran. Okay, mari kita lihat apakah komponen-komponen dalam kos pengeluaran. Okay, di dalam kos pengeluaran terdiri daripada 4 jenis komponen. Okay, yang pertama kita ada kos bahan langsung. Okay, cikgu ringkaskan kepada KBL. Okay, yang kedua kita ada kos buruh langsung. Okay, kos buruh langsung ringkasannya cikgu guna kubo. Okay, kubo Okay, yang ketiga belanja langsung. Okay, BL. Okay, yang keempat kos overhead, KO. Okay, nanti kita akan lihat apakah komponen-komponen yang terdapat di dalam setiap jenis kos ini. Okay, jadi setelah kita mengetahui terdapat 4 komponen dalam kos pengeluaran, jadi kita boleh ringkaskan formula untuk mengira kos pengeluaran. Okay, adalah kos bahan langsung, okay, KBL. Okay, tambah dengan kos buruh langsung, kubo. Okay, tambah dengan belanja langsung, BL. Dan tambah dengan kos overhead, KO. So, awak akan dapat kos pengeluaran, KP. Okey. Ya, kita akan melihat apakah yang dikatakan ataupun elemen-elemen yang terkandung dalam kos bahan langsung yang pertama tadi ya. Okey, kos bahan langsung. Okey, tadi cikgu ringkaskan apa? KBL. Okey, kos bahan langsung merupakan kos bahan utama. Okey, kos bahan utama yang diperlukan dalam pengeluaran sesuatu barang.
Okey, kalau tadi saya bagi contoh kilang roti. So, apa bahan utama untuk menghasilkan roti? Mungkin kamu ada tepung. Mungkin kita ada gula. Mungkin kita ada susu. Okey, jadi bahan-bahan utama ini kita panggil sebagai kos bahan langsung. Okey, barang yang terlibat secara langsung dalam menghasilkan ataupun mengeluarkan sesuatu barang. Okey, bahan-bahan yang terlibat dalam menghasilkan sesuatu barang. Okey, itu kos bahan langsung. Seterusnya, okey, merangkumi semua perbelanjaan yang terlibat dalam pembelian bahan langsung. Okey, bukan sahaja kita ada bahan utama tepung, gula dan susu untuk mengeluarkan roti, tapi segala kos yang terlibat di dalam pembelian tepung, gula dan susu ini juga dimasukkan ke dalam kos bahan langsung. Okey, contoh awak nak beli tepung daripada siapa? Mestilah daripada pengeluar tepung. Gula daripada kilang gula. Susu daripada pengeluar susu. Jadi, apa kos-kos yang terlibat untuk awak membeli tepung, gula dan susu? Mungkin kos untuk bawa masuk tepung, gula dan susu ini ke dalam kilang kamu. Maksudnya, pengangkutan dia tu. Angkutan masuk. Mungkin masa nak bawa tu, kamu kena ambil insurans bagi mengelakkan kerugian berlaku. Contoh kalau ada kemalangan ke, ada bencana alam ke. Okey, jadi awak kena ambil insurans. So, insurans tu pun kena masuk dalam kos bahan langsung juga bagi pembelian bahan langsung. Okey, bukan untuk 3 jenis ini saja. Segala kos yang terlibat dalam pembelian bahan tersebut pun kita akan masukkan dalam kos bahan langsung. Okey, seterusnya. Okey, contoh cukai belian bahan langsung, angkutan masuk dan juga insurans belian. Okey, kalau kamu masih ingat di dalam tajuk akaun perdagangan dan untung rugi semasa di tingkatan 4, semasa awak nak mencari kos jualan. Okey, kos jualan kan. Kos jualan di bawahnya kita ada kos barang untuk dijual, KBUDJ. Okey, bagaimana nak cari kos barang untuk dijual ni? Awak ingat balik. Kita ada inventory awal. Okey, belian. Okey, tolak pulangan belian. Okey, tambah adoi kan. Okey, so sama juga macam tajuk ini, kita pun ada masukkan adoi ini ke dalam kos belian. Ini contoh dia lah. Adoi itu apa? Okey, angkutan masuk, duty atas belian, upah atas belian, insurans atas belian. Cuma dekat tajuk ini kita hanya tambahkan belakangnya angkutan masuk, duty atas belian bahan langsung, upah atas belian bahan langsung dan juga insurans atas belian bahan langsung yang berkaitan dengan bahan langsung. Itu selalu saya tekankan. Okey, APUR, PKK yang awak belajar semasa di tingkatan 4, di bawah tajuk perakaunan milikan tunggal tu, dia merupakan nadi kepada semua perakaunan yang awak akan belajar selepas itu. Cuma dia berbeza sedikit saja. Okey, kalau awak dah betul-betul faham dekat situ, tak ada masalah awak nak kuasai tajuk yang akan datang. Okey, seterusnya kos bahan langsung meningkat apabila harga bahan langsung meningkat. Okey, maksudnya sekarang kos bahan langsung ni adalah kos berubah. Okey, maksudnya dia berubah berdasarkan kepada peningkatan harga. Kalau harga meningkat, kos dia pun meningkat. Okey, bagaimana cara kita nak mengira kos bahan langsung? Okey, ada formula dia. Okey, formulanya adalah inventory awal bahan langsung. Okey, tambah dengan belian bahan langsung. Okey, tolak dengan inventory akhir bahan langsung. Okey, so sekarang saya ringkaskan semula. Kos pengeluaran sama dengan kos bahan langsung tambah dengan kubur tambah dengan belanja langsung tambah dengan KO. Ini formula asal. Jadi formula ini kita kembangkan macam mana nak cari kos bahan langsung, iaitu inventory awal bahan langsung tambah dengan belian bahan langsung tolak dengan inventory akhir bahan langsung. Okey. Okey, yang ini, formula ini kita boleh kembangkan lagi.
Okey, macam mana nak cari dia? Okey, awak ingat balik yang kita buat kos jualan hari pada tajuk form 4. Dia lebih kurang sama saja untuk mencari kos jualan itulah. So kita bermula dengan inventory awal. Okey, bahan langsung. Okey, berapa? Okey. Sekarang kita akan cari untuk belian bahan langsung Okey, belian bahan langsung tolak dengan ulangan belian bahan langsung. Okey, ini awak tolak, awak akan dapat satu amount di sini. Kemudian tambah dengan adoi. Adoi tadi lah. Okey, adoi kan. So, tambah 1, 2, 3, 4. Tulis siap-siap. Kalau ada nanti kita akan tuliskan amount. Kalau tak ada, just biarkan dash saja. Okey. So, inventory awal tambah dengan belian bahan langsung. Okey, ni tambah. Okey, ni cikgu bawa pergi tepi sana Sudah dapat satu amount di sini. Inventory awal tambah belian bahan langsung. Okey, baru kita tolak inventory. Okey, ni sini akhir. INV akhir. Bahan langsung. Okey. So, awak akan dapat untuk belian bahan langsung yang sini. Inilah semua ni. Awak akan dapat semua ni. Kos bahan langsung. Okey. Pengembangan rumus daripada rumus yang awal tadi. Okay, kita dah melihat kos pengeluaran yang pertama iaitu kos bahan langsung. Sekarang kita pergi kepada kos buruh langsung. Okey, kos buruh langsung kubo. Alright. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kos buruh langsung? Okey, belanja yang dibayar kepada buruh. Okey, buruh yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Okey, kalau dekat kilang, okey, siapa buruh yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran? Okey, ya, betul operator. Biasanya kita panggil sebagai operator pengeluaran kan. Dia punya apa tu? Kira macam frontliner bagi kilang itulah. Operator pengeluaran. Okey, ini adalah buruh dia. Buruh yang terlibat secara langsung. So, kita akan bayar dia apa? Kita akan bayar dia upah. Nanti kita tengok apa beza antara upah dan gaji. Okey. Seterusnya, upah yang dibayar kepada buruh ini merupakan kos berubah. Okey. Kenapa kita katakan upah merupakan kos berubah? Okey, saya bagi satu contoh situasi. Okey, pada bulan ini bulan berapa? Bulan Julai kan? Okey, kilang mensasarkan untuk mengeluarkan roti sebanyak 10,000 unit. Contohlah. Okey. Okey, pada bulan Julai, apabila kilang mensasarkan untuk mengeluarkan 10,000 unit roti, jadi operator pengeluaran perlu bekerja selama 6 jam sehari. Contoh. Okey, bulan Julai, Ogos. Ogos kilang nak tambah lagi pengeluaran kepada 20,000 unit. Contohlah kan. Jadi apabila pertambahan dalam pengeluaran ini berlaku, operator pengeluaran ni perlu bekerja lebih masa daripada 6 jam kepada 8 jam sehari. Okey. Pertambahan jam bekerja ini menyebabkan kilang perlu membayar upah yang lebih kepada buruh tersebut. Upah lebih. Maksudnya buruh tersebut bekerja lebih masa kita panggil biasanya OT, overtime. Dan kilang akan membayar overtime ini kepada buruh tersebut. Biasanya akan bayar per hour lah. 1 jam berapa ringgit dia akan bayar. Sebab tu dia katakan merupakan kos berubah. Okey, apabila keluaran bertambah, kos buruh juga bertambah. Macam contoh tadi lah kan. Daripada 10K nak pergi kepada 20K pengeluaran. Okey, masa bekerja perlu ditambah, upah juga perlu ditambah. Okey, kita dah lihat kos yang kedua tadi iaitu kubo adalah upah yang dibayar kepada buruh. Okey, yang ketiga kita tengok belanja langsung.
Okey, BL. Okey, belanja yang turut berubah apabila berlaku perubahan dalam unit pengeluaran. Okey, apakah jenis-jenis belanja langsung yang biasanya terlibat dalam kos pengeluaran? Okey, kita ada 3. Biasanya adalah bayaran royalti, cap dagangan, pattern dan juga reka bentuk. Okey. Jadi bila awak buat penyata untuk mengira kos pengeluaran nanti, okey, saya biasanya galakkan bila awak tulis je belanja langsung. Okey, gariskan. So, awak terus tulis siap-siap. Royalti, pattern, cap dagangan. Cap dagangan yang pattern sama lah kan? Okey. Reka bentuk. Royalti, pattern, reka bentuk. Terus tulis dahulu. So, kalau ada, masukkan saja amount. Kalau tak ada, dashkan saja. Supaya kita tidak tertinggal lah 3 perkara ni. Okay, sekarang kita tengok apa dia maksud royalti ni. Okay, royalti merupakan bayaran oleh satu pihak pemegang lesen kepada pemilik harta intelek, okay, pemberi lesen, untuk menggunakan sesuatu aset miliknya. Okay, beri lesen, okay, kepada pemegang lesen. Okay, sebab pemberi lesen ni dia bagi lesen dia tu lesen apa? Lesen perniagaan lah. Bukan lesen kereta ke lesen motor So lesen perniagaan dia, okey, dia beri kepada pemegang lesen. Jadi sebagai apa orang cakap, sebagai menghargai, bukan menghargai lah. Dia perlu untuk apa tu? Beri satu, kita panggil sebagai fee ataupun kita beri dia royalty lah, sebagai apa tu, sebagai macam upah sebab kita memegang dia punya lesen. So kita panggil sebagai royalty. Okey, sebab kita memegang lesen perniagaan dia. Perniagaan yang macam mana yang berkaitan dengan beri lesen dengan pemegang lesen ni? Okey, kita tengok next slide ya. Okey, ini contoh pemegang lesen perlu bayar royalti kepada pemberi lesen. Contoh apa? Contoh perniagaan. Okay, biasanya perniagaan ini adalah perniagaan franchise. Okay, apa maksud franchise? Maksudnya kita menggunakan jenama dia. Kita gunakan, kalau dari apa dalam perniagaan makanan mungkin kita menggunakan dia punya resepi dia. Okey, resepi dia. Okey, contoh kalau awak tengok dekat sini yang paling mungkin awak boleh kenal KFC kan. KFC, McDonald. Kalau awak pergi kat mana-mana, menu KFC dengan McDonald ni semua sama je. Kat negeri Pahang, negeri Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu, menu yang sama je awak boleh tengok kan. Awak boleh jumpa menu yang sama. Sebab apa kita menu tu adalah menu yang sama? Sebab franchisee ni dia dapatkan lesen daripada franchisor. Franchisor ni maksudnya orang yang beri lesen. Beri lesen. Okey, franchisee. Orang yang mohon lesen, pegang lesen. Contoh saya ada banyak duit kan. 100k, 200k, saya tak tahu saya nak memulakan perniagaan. Tapi tak tahu nak buka perniagaan jenis apa. Jadi saya boleh mohon untuk buka perniagaan jenis franchise. Contoh saya nak buka sebuah McDonald dekat depan sekolah. Jadi saya mohon lesen franchise ni daripada pemilik McDonald. Okey, siapa? So, kita kena kaji daripada situ siapa pemilik dia. So kita mohon lesen franchise daripada pemilik dia. So mohon tu mungkin kita kena pergi kursus. Kita kena tahu cara macam mana nak sediakan sesuatu menu tu. Okey, cara pengurusan dia macam mana. Okay, dan saya pun buka satu McDonald di depan sekolah saya. Okey, jadi apa balasan yang saya kena beri kepada franchisor ini? Okey, selain daripada saya gunakan duit tadi untuk bayarlah kepada dia kan. So balasannya kita kena bagi dia royalty. Okey, dalam bentuk fee lah. Bayaran kepada franchisor tersebut. Itu contohnya perniagaan franchise. Okey.
Okey, kita dah lihat 3 jenis kos yang terlibat dalam kos pengeluaran. Okey, cikgu ulang semula. KP kos pengeluaran ialah kos bahan langsung tambah dengan kubur, kos buruh langsung tambah dengan belanja langsung tambah dengan KO. Awak ulang-ulang je tulis benda yang sama. Okey. Sekarang kita tengok tajuk dia, kos prima. Okay, kos prima merujuk kepada kos utama untuk menghasilkan sesuatu barang. Okay, sekarang tengok formula untuk mengira kos prima. Okay, tiba-tiba pula masuk kos prima. Jangan pening. Sabar dulu, tengok dulu. Okay, formula untuk mengira kos prima adalah kos bahan langsung. Okay, yang ni tadi. Okay, tambah kos buruh langsung. Ini. Tambah belanja langsung. Okey, sebenarnya apabila awak menambahkan ketiga kos ini yang kita dah belajar tadi, okey, dia merupakan kos prima. Okey. Kena tak ambil tahulah. Sebab mungkin dia akan tanya dalam kertas 1 kan. Bagi senarai. Okey, kirakan kos prima. So kalau awak tak tahu nak klasifikasikan mana satu kos prima ni, so awak tak akan dapat jawab soalan tu. So bila awak tahu kos prima, kos prima adalah kos bahan langsung tambah buruh langsung tambah dengan belanja langsung. Okay, yang ini tadi kita boleh kembangkan kan. Inventory awal bahan langsung tambah dengan belian bahan langsung. Belian bahan langsung tolak dengan inventory akhir bahan langsung, betul. So yang dekat sini ni awak boleh kira semulalah. Yang tadi macam cikgu ajar tadi kan. Okey, belian tolak pula dengan belian tambah adui. Okey, seterusnya kubur buruh ni adalah upah. Upah pekerja kilang. Okey, belanja langsung tadi awak terus tuliskan 3 tu lah. Pattern, hak cipta, cap dagangan tadi tu. Alright, senang saja. Alright, sekarang kita akan tengok kos yang terakhir yang terlibat dalam kos pengeluaran, iaitu kos overhead. Overhead cost ya. KO. Okey, kos overhead ni biasanya di dalam tajuk ini dia seperti semasa awak buat akaun perdagangan, dia seolah-olah macam belanja. Ingat tak belanja? Untung kasar tambah hasil tolak belanja, betul? Tolak belanja. Yang bawah belanja ni ada banyak item, betul? Dan dia biasanya merangkumi markah yang banyak dekat situ. Samalah macam cost overhead ni. Okey, dalam tajuk ini biasanya bila awak diperlukan untuk menyediakan penyata mengira kos pengeluaran. Okey, di bawah tajuk KO, cost overhead ni biasanya ada banyak item lah yang perlukan awak buat pengiraan. Okey, macam contoh susut nilai. Okey, kadar bayaran. Okey. So hampir 70% markah keseluruhan untuk tajuk ini berada dalam KO. Okey, bukannya 70% untuk keseluruhan markah kertas 2 tu. Maksudnya keseluruhan markah untuk soalan itu. Kalau soalan ini jatuh pada soalan 2 atau soalan 3, so total mark untuk 2 soalan ini 25 marks kan, 25 markah. Jadi 70% daripada 25 markah berapa? Dia kemungkinan berada di sini, di KO ni. Tapi kalau soalan tu jatuh pada soalan nombor 4, 5 atau 6 yang berjumlah 20 markah, ataupun mungkin ada pecahan dia berjumlah 10 markah ke ataupun 15 markah ke. Okey, jadi so 70% daripada keseluruhan markah untuk soalan itulah. Okey, dia berada di KO. Alright. Jadi kita lihat apakah KO. Okey. KO merupakan kos perkilangan tak langsung. Okey, kalau yang 3 tadi tu, okey, KBL, Kubo dan BL adalah kos yang berkaitan secara langsung. Kalau KO, dia merupakan kos perkilangan yang tidak langsung. Okey. Okey, awak bayangkan kita ada kilang roti tadi. Okey, kilang roti dia bukannya totally 100% dia punya aktiviti utama dia berkaitan dengan kilang ataupun berkaitan dengan mengeluarkan roti. Dia mesti ada satu lagi, okey, pusat pentadbiran dia.
Maksudnya orang yang menguruskan gaji tu siapa? Pengurus siapa? Okey. Ataupun apa tu? Pengawal keselamatan siapa? Okey. Itu semua berkaitan dengan pentadbiran. Okey, pentadbiran ni tetapi pentadbiran ni berada di bawah kilang roti. So dia semacam separate antara kilang dan juga pentadbiran untuk kos-kos tersebut. So KO ni banyak berada di pentadbiran ni. Okey, maksudnya yang tidak kos yang tidak langsung berkaitan ataupun kos perkilangan yang tidak langsung berkaitan dengan pengeluaran sesuatu produk tersebut. Okey, kos yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran tetapi masih perlu dibelanjakan. Okey. Ingat gaji kerani, gaji pengurus. Okey, kadar bayaran, contohnya lah susut nilai, kita perlu bayar juga ya. Sewa, itu semua kita perlu bayar. Tapi dia tidak terlibat secara langsung dalam pengeluaran roti tersebut. Kalau kilang roti lah, kalau kilang kereta lah. Okey, 2. Semua belanja selain bahan langsung, buruh langsung dan belanja langsung. Kecuali yang 3 jenis kos tadi yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, yang seterusnya, sebahagian besar daripada kos overhead adalah tetap dalam tingkat pengeluaran yang tertentu. Okey, biasanya kos KO ini kita panggil sebagai kos tetap. Maksudnya kalau pengeluaran 10K roti, 20K roti, 100K roti. Okey. Kos overhead tetap kita kena bayar dalam jumlah yang sama. Okey. Kalau kamu buat graf untuk kos nanti, graf dia mendatar malar. Macam tu je. Dia sama tetap di setiap bulan. Okey. Okey, contoh sewa pada bayar. Okay, sekarang tengok apakah komponen dalam kos overhead. Komponen kos buruh tak langsung. Okey. Buruh tapi tidak langsung. Okey, siapa buruh yang tidak langsung berkaitan dengan pengeluaran suatu produk? Iaitu pengurus. Pengurus. Sebab tu dia panggil gaji pengurus. Okey, gaji penyelia kilang, gaji pengawal keselamatan, gaji penyelia stor, gaji kerani kilang. Okey, maksudnya kalau bulan ini nak keluarkan 10K roti, 20K roti, 100K roti, gaji mereka tetap akan dibayar sama. Gaji pengurus kilang berapa contohnya? 4,000 contohlah. Sebulan, per month. Biarlah kilang tu nak keluarkan 10,000 roti ke, 20,000 roti ke, 100,000 roti ke, gaji pengurus tu tetaplah 4,000 sebulan. Sama juga dengan gaji penyelia, gaji pengawal. Sebab tu dia biasanya guna perkataan gaji. Gaji ni maksudnya tetap. Kalau kubur tadi, kita panggil apa? Ya, betul. Kubur tadi kita panggil upah. Upah maksudnya benda yang berubah-ubah. Okey, berdasarkan kepada tingkat pengeluaran. Okey, kalau meningkat pengeluaran, upah makin bertambah. Sebab tu upah pekerja kilang. Okey, cikgu harap kamu boleh bezakanlah. Okey, seterusnya kos bahan tak langsung seperti bahan api, minyak, pelincir. Okey, kena bayar juga. Okey, next, belanja pentadbiran kilang. Pentadbiran. Ini contohnya belanja alat-alat kecil. Alat kecil ini contohnya apa? Spana, skru, okey, screwdriver. Okey. Benda-benda tu kita kena beli dan keluarkan kos untuk beli. Sebab apa? Sebab kita kena gunakan benda tu sebagai alat supaya mesin kita dapat diservis. Okey, biasanya kalau kilang dia banyak guna mesin, betul. Okey, mesin ini perlu diservis. Sebelum rosak kena servis dulu. Kalau rosak lagi tinggi kos yang kita kena keluarkan untuk membaiki mesin. Macam kereta kan. Kereta setiap berapa kilometer kena servis. Walaupun kereta tu okey, tak ada masalah, tak rosak. Tapi kena servis. Begitu juga dengan mesin, perlu servis. So nak servis kena guna alat-alat kecil. So kita kena beli alat-alat kecil tersebut. Okey, seterusnya kadar bayaran. Bil api, air, elektrik, telefon kena bayar juga. Okey, sewa bangunan, mesti kena bayar. Okey, susut nilai mesin ataupun logi. Ni kita kena kira. Mesin tu kan, kalau dah 10 tahun guna mesin yang sama, takkanlah mesin tu tak ada susut nilai. Mesti ada susut nilai. Tu kena kira. Seterusnya insurans kilang. Kilang kena mesti wajib ambil insurans. Itu semua belanja pentadbiran kilang. Sebawah kategori cost overhead, KO lah. Sebab dia bukan terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran, tapi masih perlu untuk dibayar.
sebagai menyokong pengeluaran sesebuah kilang tu. Okey, baiklah murid-murid, kalau kamu dah faham mengenai 4 jenis kos yang terlibat dalam kos pengeluaran tadi, okey, sekarang cikgu akan tunjukkan contoh. Contoh ni kita boleh tengok daripada buku teks. Okey, bagaimana cara kita nak mengklasifikasikan kos-kos tersebut kepada 4 jenis kos yang terlibat tadi. Okey, sebelum kita tengok soalan, kita tuliskan semula di atas ni untuk membantu ingatan kita. Okey, KP, kos pengeluaran sama dengan kos bahan langsung tambah dengan kubur tambah dengan belanja langsung tambah dengan KO. Alright, sekarang tengok contoh 1, mengira kos bahan langsung, kos buruh langsung, kos prima dan kos overhead. Okey, so 3 ni tadi KP. Bukan KP, saya panggil sebab ni dah KP kan. So saya guna K prime. K prime ni kos prima lah maksudnya. Alright. Okey, maklumat berikut diperoleh dari kilang keropok eBay yang beroperasi di Kuala Berang, Terengganu. Kita tengok semua jenis kos yang terlibat. Okey, anda dikendaki menghitung kos bahan langsung, kos buruh langsung, kos prima dan kos overhead. Okey, cara yang pertama, saya suka minta murid untuk tulis dekat tepi itu apa kos yang terlibat bagi item tersebut. Okey, klasifikasikan dahulu. Okay, yang pertama kos pula dah. Buruh kilang. Kos apa? Ya, betul. Kubur. Okay, inventory bahan langsung pada 1 Januari. Awal, betul? So, inventory awal bahan langsung tadi duduk kat mana? Ya, duduk dekat sini. Kos bahan langsung. So, tuliskan. Okay, BL. Inventory bahan langsung pada 31 Disember. Maksudnya inventory akhir bahan langsung. Duduk dekat mana? Ya, KBL juga, kos bahan langsung. Okey, belian bahan langsung. Okey, masih KBL. Ada nama je bahan langsung belakang. Terus masuk dekat kos bahan langsung. Okey, duty belian bahan langsung. Okey, KBL. Ini yang ada tadilah. Angkutan masuk bahan langsung. Ya, KBL. Okey, gaji pengurus kilang. Gaji. Kalau ingat balik, okey, pengurus kilang. Yang cikgu bagi contoh 4,000 tadi kan. Duduk kat mana? Ya, KO. Okey, kadar bayaran kilang. KO. Insurans kilang. Ya, KO. Usut nilai mesin. Betul, KO. Belanja langsung. Okey, BL. Pulangan belian. Pulangan belian ni masa nak cari yang inilah belian bahan langsung tadi kan. So, okey. BL. Okey. So, kita dah klasifikasikan, tak ada masalah lepas ni untuk awak jawab soalan yang bawah tu. Alright. Seterusnya, mari kita start untuk mengira kos bahan langsung. Okay, kita buat pengiraan dalam bentuk penyata lah daripada atas ke bawah. Okay, macam mana tadi cara nak kira dia? Inventory awal tambah belian bahan langsung tolak inventory akhir. Okey. So, inventory awal. Okey, masukkan inventory bahan langsung pada 1 Januari. Okey. So, sekarang yang ini, belian bahan langsung. Macam nak cari dia? Okey, belian bahan langsung. Okey, tuliskan. Okey, tolak pulangan belian. Okey. Ini yang berkaitan dengan kos belian. Okey, so kena kira ya. Sama dengan format untuk mengira kos barang untuk dijual bila awak buat akaun perdagangan. Okey, tolak pulangan belian. Okey, dapatkan amount 62,000. Okey, tambah dengan adoi. Angkutan masuk ada. Duty belian ada. Okey, cikgu suruh kamu salin semua kalau jawab soalan ni kan. ADU, upah. Tuliskan. Upah atas belian bahan langsung. Tulis panjang jangan tulis pendek tu saja. Okey, last kali insurans. Insurans atas belian bahan langsung. Supaya tidak tertinggal. So, kalau dua ni tak ada, nanti kita akan dashkan sahaja. So, 62,000 tambah 450 tambah 3,200 akan dapat 65,650. Ini kos belian dia. Okey. Jadi, inventory awal tambah dengan belian bahan langsung.
Okey, dapat 97750. Okey, tolak dengan inventory akhir. Ikut formula tadi ya. So 24,300 awak akan dapat 73450. Okey, ini amount untuk apa? Mesti wajib tuliskan nama dia kat sini kos bahan langsung. Okey. Full mark. Mudah saja kan? Okey, seterusnya yang kedua kita perlu mencari kos buruh langsung. Buruh. Tadi ada berapa? Yang berkaitan dengan buruh tadi. Satu saja. Iaitu buruh kilang. So tuliskan buruh kilang 26,000. Okey, jumlahkan 26,000, dia adalah kos buruh langsung. Okey, mudah. Ataupun kadang-kadang dia guna nama upah pekerja kilang. Ini sebab soalan mula-mula kan. Dia bagi direct je lah. So, bila dia tulis upah pekerja kilang, awak tahulah dia adalah kos buruh langsung. Okey, seterusnya untuk mencari kos prima tadi. Okey, tulis balik KP sama dengan KBL tambah QO tambah BL tambah KO. So, 3 ini adalah K prime. So, kita ada kos bahan langsung sudah dapat. Tadi berapa? Kubo pun sudah ada. So, belanja langsung ada dinyatakan dalam soalan tadi. Terus masukkan. So, masukkan amount 73450 tambah kos buruh langsung 26,000. Okey, belanja langsung diberi 5,100. So, tambahkan awak akan dapat kos prima. Okey, mudah saja kalau sudah menghafal formula ataupun memahami formula. Okey, seterusnya yang terakhir KO. Yang inilah. KO. Cost overhead. Kita dah tulis tadi kan. So, salin saja. Kita ada gaji pengurus kilang, kadar bayaran insurans kilang, susun nilai mesin. Kita tambahkan. Tambahkan semua dan dapat KO 15560. Okey. Jadinya kos KP kita berapa sebenarnya? KP 104,550 tambah KO 1,560. Okey. Okey. KP ataupun kos pengeluaran yang cikgu kira tadi berdasarkan pada contoh tadi, iaitu K prime tambah KO. Itu bagi rumus yang tidak melibatkan kerja dalam proses. Okey, sebenarnya di bawah tu ada lagi pertambahan. Okey, dari segi kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Sebelum tu kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kerja dalam proses awal. Okey, kerja dalam proses awal merupakan barangan yang belum siap diproses atau barang separuh siap pada awal tempoh perakaunan. Okey, akan disiapkan dalam tempoh perakaunan semasa. Okey, contoh tadi kilang roti, maksudnya kita belum siap lagi roti tu. Sebelum jadi roti, dia jadi apa? Jadi dough kan contohnya kan. So, dough ini adalah campuran tepung, gula, air contohlah kan, susu. So, bila awak mencampurkan semua ni, belum lagi menjadi sebuku roti. Jadi, dia merupakan barang belum siap ataupun barang separuh siap. Okey. Tetapi, kita akan siapkan roti itu dalam tempoh perakaunan semasa tersebut. Jadi, itu dipanggil sebagai kerja dalam proses awal. So, kita pun buat benda yang sama secara berulang-ulang dan menghampiri tempoh akhir perakaunan kita, kita masih lagi ada barang yang belum siap dan ataupun barang yang separuh siap yang akan kita siapkan menjadi roti. So, sekarang kita tengok kerja dalam proses akhir pula. Okey, barangan yang belum siap diproses atau barang separuh siap pada akhir tempoh perakaunan. Benda yang tadi tu yang benda yang sama tapi pada akhir tempoh perakaunan. Tetapi kita akan siapkan bila? Apabila melibatkan kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir, okey, formula utama tadi kita akan kembangkan. Okey, kembangkan.
So, kos pengeluaran akan menjadi seperti ini. KP. Okey. Kos bahan langsung tambah kubur. Okey, tambah belanja langsung. Okey, ini tadi apa kita panggil? Okey, prime. Kos prima. Okey, tambah dengan KO. Okey, ni awak kena buka kurungan ya. Cost overhead tambah kerja dalam proses awal. Okey, tolak kerja dalam proses akhir. Okey, so awak akan dapat kos pengeluaran yang sepatutnya. Okey, maksudnya sekarang bila dah dapat cost overhead tu, kita akan tambah dengan kerja dalam proses awal, tolak dengan kerja dalam proses akhir. Okey, amount tu nanti baru awak akan tambahkan dengan K prime. Jelas ya? Okey, untuk contoh, kita tengok contoh 2 mengira setiap komponen kos pengeluaran dengan mengambil kira kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Okey, berdasarkan contoh 1, kira kos pengeluaran bagi kilang keropok e-buy jika kerja dalam proses 1 Januari ialah 7,800 dan kerja dalam proses 31 Disember akhir 8,400. Okey, tadi KP sama dengan kos bahan langsung tambah kubur tambah belanja langsung. Okey, ni K prime. Okey, K prime. Sudah diberi tadi, dah dapat tadi kan? Okey. Sekarang tambah, buka kurungan. KO. Okey. Tambah kerja dalam proses awal. Tolak kerja dalam proses akhir. Okey, kita masukkan amount. Okey, K prime. K prime 104,550. Okey, tambah. Okey, buka kurungan. KO berapa? 15560. Tambah kerja dalam proses awal 7,800. Tolak dengan kerja dalam proses akhir ni 8,100. So awak selesaikan kira 104,550 tambah dengan, okey, selesaikan dalam kurungan ni. Dapat berapa? X lah. So tambah 22 akan dapat 11910. KP, kos pengeluaran. Okey, senang saja ya. Okey, kita akan jumpa lagi pada video yang kedua nanti untuk kita melihat bagaimana cara untuk menyediakan template penyata kos pengeluaran. Okey, sekian dulu untuk kali ini.